Yang tadi tu yang lambat request first come first serve lah. Macam tu. Sebab yang request mula-mulanya Ari, Abang Wan, Tokai Kambing kan. Yang lain tu lambat. Jadi tak bolehlah naikkan. Okay. Kalau nak naik sekarang boleh je nak naik. Ada apa hal nak naik. Tapi kita bincang sekejap berkenaan dengan harga barang tadi, ada kata jawab atau tidak. Lepas tu kita kembali kepada isu semasa lah. Kita nak menuju kepada PRN, betul? Okey. Kak Meli apa komen? Silakan. Anyway, thank you so much Yani sebab apa ni terima apa tu request naik. Boleh buat. Kita mau ni aku tak mau terima. Mana boleh. Kejap lagi akak bagi gift je. Tanda appreciation. Amboi. Tak ada yang timbul soalan tu memang sebenarnya ni kita duk dengar kan, lepas tu duk lalu dekat dia orang punya live apa semua tu kan. Memang perkara tu yang asyik duk main kan, sebab walaupun kita cakap dah inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan terhadap dalam menstabilkan harga-harga barang, terutama sekali essential foods lah yang under control by kementerian punya item apa semua tu lah. Lepas tu dia kona pula kat situ kita bagi tahu okay, dah ada penglibatan beberapa pasar raya yang telah terlibatkan dalam dalam jualan rahmah yang semua tu lah. Okey, kalau kata contoh, kalau kita yang bahagian pedalaman tu yang kata tak boleh akses lah jauh macam aircon sale pun. Macam contoh kat tempat saya ni, Maidin pun tak ada aircon sale apa pun semua tak ada. Harap kedai runcit aja. Lepas tu kedai runcit tu lagu mana pula? Macam mana dia orang nak ikut harga yang macam mana ditetapkan oleh kementerian tu? Jadi kalau dia orang ni letak harga tinggi, macam mana pula? Disebabkan kalau orang yang dah hujung-hujung dekat yang bahagian dalam-dalam ni, dia orang ni manalah kita tak bolehlah expect yang dia orang ni semua akan sampai dekat pasar raya yang Cik Meli tu cakap, dia kata macam tu. Tapi sebab tadi tu, yelah thank you so much pada Yani kan, sebab sentiasa panggil YB Fuzia, satu maklumat yang tentang maksudnya pada peruncit pula pihak kementerian bahagian ni menyediakan pula satu lapangan pada dia orang ni untuk mereka membawa barang-barang mereka ni ke yang jualan rahmah yang duk buat dah adun, yang buat DUN 640 tu ke. Itu ke maksud dia? Nak tanya lebih tu sebab dah lewat sangat. Macam tu ke maksud dia? Maksudnya dia orang ni ada lagi special access kepada pihak peruncit pula untuk mereka market pula dia orang punya produk dekat yang dikatakan tu ke macam mana yang ni? Ni mungkin Abang Saiful boleh jawab ke? Abang Ada Yusof ke? Silakan. Saya ulang bahagian pertama, saya terlepas tadi, sorry. Bahagian awal tadi. Yang awal tu yang pasal tu ke? Yang sebab kita kan dah bagi tahu yang salah satu inisiatif yang di bawah payung rahmah ni tentang jualan rahmah tadi. Jualan rahmah tu kan kita ada bagi tahu tadi yang sekarang ni YB Fuzia pun dah bagi tahu sebenarnya dah ada beberapa dah, bukan 4 lagi dah pasar raya yang terlibat. Tapi ada lagi a few yang telah pun terlibat juga dalam jualan rahmah ni. Lepas tu saya selalu dapat daripada pihak di sana lah, dia orang mempertikaikan pula, katanya tak semua tempat adanya Speedmart 99 lah, Aircon Safe lah, tak semua tempat boleh akses. Kepada mereka yang duduk terceruk tu, macam benda ceruk lagi pun tak tahulah dia orang ni, tak boleh akses ke pasar raya ni. Jadi kalau setakat peruncit-peruncit yang ada hanya sekadar peruncit sahaja, bagaimana penduduk di kawasan itu untuk mendapat jualan rahmah yang seperti Cik Meli cakapkan tu, sekadar peruncit-peruncit ni tidak terlibat, dia kata. Tapi kan seperti tempat saya, jualan rahmah di bawah agro farm seperti yang saya beritahu YB tadi. Sebab bila saya search dalam Facebook, saya sebenarnya nak search harga ayam semasa. Sebab saya ni dah lama tak pergi beli ayam. Jadi diorang duk sibuk harga ayam mahal-mahal. Lepas tu nak search dalam Facebook. Di tempat saya lah, saya terjumpa dengan iklan-iklan agro farm yang dia buat setiap hujung minggu. Sini hari Jumaat lah, dia masuk kampung-kampung. Maknanya minggu ni kampung ni, minggu ni kampung ni kan. Jadi pada saya lihat jualan rahmah yang di bawah macam di bawah Fama,
Agrofarm ni dia pergi ke kampung-kampung yang senang supaya orang kampung ni pergi membeli. Mungkin cuma diorang ni tak tahu bila dan di mana. Diorang lebih kena, yelah masing-masing semua orang dah pandai main media sosial. Tapi kadang-kadang kita heran diorang ni. Ya, dengar tak suara? Sekejap nak sangkut sekali lagi. Dengar. Jadi kita heran diorang ni main media sosial untuk apa? Bukannya dia main media sosial untuk perkara yang bermanfaat bagi mereka. Dia main media sosial, dia pergi tengok dia masuk room janda, dia pergi scroll benda yang bukan-bukan kan. Tapi untuk kebaikan dia, nak tahu harga barang, jelajah Rahmah, jualan Rahmah turun kat mana hari ni pun dia tak boleh nak cari. Nak harapkan bab tu slow. Duk bagi tahu dia. Padahal pakcik-pakcik ni kan boleh aja dia masuk room janda tu duk melangok tengok kat situ. Tapi untuk cari satu akses yang sekarang ni jualan Rahmah turun kat mana? Agrofarm ni buat jualan kat mana? Tak ada. Thank you Haro Anime. Tak ada. Dia semuanya nak tunggu orang suap. Lepas tu nak tanya, apa kerajaan bagi apa inisiatif ni macam mana nak minta. Semua nak tanya orang, nak harapkan orang bagi, nak harapkan orang ni pergi depan rumah bagi beras, bagi ayam, bagi ikan, bagi telur. Tapi dia sendiri nak cari, apa kerajaan buat untuk aku? Apa kerajaan telah war-warkan untuk kebajikan aku? Tak ada. Lepas tu dia duduk melalak dekat room orang. Apa kerajaan buat? Saya tak nampak apa kerajaan buat apa ni. Ni aku nak marah juga. Sebab Waalaikumsalam kejap. Boleh. Lepas tu dia duduk persoal. Kami ni duduk di kampung tak ada apa jualan Rahmah sebab hang tak tahu. Sebab bukan, aku tak kata kat hang apa. Sebab aku sendiri pun bila buka FB, aku tak tahu pun sebenarnya ada jualan Rahmah masuk ke tempat saya. Bila saya tengok, ada rupanya. Setiap hujung minggu, hari Jumaat, hari Sabtu. Cuma korang kena tahu di mana minggu tu dia akan adakan. Pergilah. Takkan nak suruh orang hantar depan rumah kot. Takkan lori macam zaman dulu yang masuk kampung jual bunyi pom jual lauk tu. Takkan sampai macam tu. Come on lah guys. Okay. Dia ada boleh jawab. special link tak? Okey, silakan Abang Saiful. Okey. Konsep jualan Rahmah yang dimulakan beberapa bulan yang lepas ini, dia ada beberapa kaedah yang diguna pakai oleh KPDN. Antaranya ialah menggabungkan kehadiran syarikat-syarikat pemborong. Ianya melibatkan lebih kurang 15 ke 16 item asas yang perlu ada dalam sebarang program jualan Rahmah. Okey. Tetapi ada juga kaedah yang KPDN pakai di beberapa tempat dengan membuat kerjasama dengan beberapa pasaraya yang terdekat. Contohnya pasaraya yang disebutkan tadi lah yang terdekat dengan lokasi tersebut. Jadi tetapi masih dalam kerangka yang sama kerana kena ada dalam 15 ke 16 item-item asas, beras, sardin, ayam, saya tak ingatlah panjang cerita. Dan program ini dibuat memang jangkaan dia berakhir sehingga hujung tahun. Kerana jangkaan kerajaan ialah kerajaan dapat bukan hanya mewujudkan kestabilan dari segi harga barangan menjelang hujung tahun, kerajaan juga yakin akan juga dapat meningkatkan taraf ataupun tahap pendapatan penduduk yang bagi membolehkan harga barangan berada dalam keadaan stabil. Itu tentang benda itulah. Jadi again saya setuju dengan Yani tadi. Cuma Yani bila tiap panjang sangat. Tarung janda ke tentang beletak nombor 2 bukan room janda. Room janda tu kita tanya Adam. Okey. Apa nama aku hilang fokus dah. Nombor tu ni. Nak Kita tidak boleh J saja dah hilang dah idea. Itulah orang Fadli ya. Kita tidak boleh mengharapkan jualan-jualan seperti ini sampai ke depan pintu rumah. Kita yang mencari barangan, kita harus mencari maklumat. Ya, kerajaan sudah mengusahakan sesuatu idea yang tidak pernah diusahakan
hatta sewaktu PKP dulu. Benda ni patut dibuat waktu PKP ketika rakyat tak boleh keluar rumah. Tetapi diusahakan. Jadi kadang-kadang biar benda ni berkembang mengikut peringkat, dan kita harapkan walaupun ianya sebagai satu temporal measure bagi menstabilkan harga barangan, mungkin kalau kerajaan berpendapat untuk bajet 2024 ianya boleh diteruskan, kerajaan boleh teruskan. Tidak ada masalah. Tetapi kalau nak harap orang main bawa barang jual depan rumah tu melampau lah kot. Kadang-kadang walau kambing. unik pelik. Abang Saiful, Dah lah nak free. walau unik, Kambing jangan sentuh daripada awal bulan Julai, depa ni duduk ratib berkenaan 20% harga barang akan naik pada bulan ni lah, bulan Ogos. Tapi tak berlaku pun, nampak tak dia fitnah? Kan? Lepas tu sampai Datuk Maidin. Dia betul. Datuk- Dia bukan akan berlaku. Pada bulan Ogos tahun lepas ianya sudah berlaku. Tetapi tidak pada Ogos tahun ni. Dia fitnah, dia kata 20% harga barangan akan naik pada 2000. Tu benda tu bukan tu. Dia ni saya nak tambah lah. Kalau kata bab harga barangan ni, kita nak sebut bab harga barangan naik. Sebenarnya benda ni pengawalan harga ni memanglah kementerian kena kawal, tapi kalau tak ada rakyat yang report, macam mana kementerian yang nak pergi check satu persatu berapa banyak kedai dalam satu kawasan? Saya bagi contoh kawasan saya. Saya tanya dekat akak tu seorang, dia duduk berletiak panjang gila-gila dekat Bandar Putra 2 Kelang ni. Kedai depan tu mahal lah. Kedai A murah sikit, 5 kupang. Tapi saya tanya dia, apa peranan akak yang akak buat dah untuk pastikan akak rasa tak puas hati. Kedai sana murah, akak pergi belilah kat sana. Yang mai beli kat sini lagi siapa? Saya tanya, apa akak buat? Akak tak buat apa, akak tengok lah harga tu punya tu. Nak boleh buat apa? Sepatutnya akak kena main peranan bantu pihak kementerian untuk pergi report kepada Kementerian Perdagangan, baru dia ambil tindakan. Kalau akak tak report, duduk macam tu lah sampai bila-bila. Takkan contoh saya nak ambil harga ni, suap kat akak, baru akak pergi report. Takkan macam tu. So it's our initiative untuk pastikan benda tu kita report, ada tindakan ambil. Sama lah macam polis buat kerja, bila hang kena saman betul hang bising. Sebab yang tu hang yang salah. So it's our own initiative lah bagi saya. Satu lagi, kita tak boleh nak percaya kepada walaun punya sentimen ataupun mainan hasutan ni. Sebab apa tahu? Sebab kita kena tengok kadar inflasi kita. Sebab purata inflasi di seluruh benua Asia ni sebenarnya hanya pada kadar 6.63%. Dan di kalangan negara ASEAN, negara yang paling tinggi inflasi adalah Laos, iaitu pada 11% inflasi dia. Jadi macam mana angka 20% yang diorang war-warkan tu datang? Daripada mana? Jadi ini adalah mainan persepsi dari pihak yang tak bertanggungjawab. Dia ada motif tertentu, dia nak memburukkan pentadbiran negara. Dan dia sebenarnya nak cuba menang untuk pilihan raya negeri. Jadi keadaan media ni pula dia pandai tau. Sebab kita nampak media banyak pick up, dia letak tajuk yang clickbait yang boleh mencetuskan kebimbangan kepada rakyat atas pagar sendiri pun. Malaysia ni kadar inflasi paling tinggi ialah pada tahun 1974, iaitu 17.33%. Jadi apakah negara akan mengalami inflasi yang lebih buruk daripada tahun 1974? Memang tak logik lah kan. Jadi sekarang ni kita rendah, sangat rendah, 2.4% saja walaupun ada recession. 10 negara yang terendah inflasi di dunia. Malaysia. Saya just nak tambah yang final. Sebenarnya tadi saya ada soalan kepada YB Fauziah, tapi tak berkesempatan. Cuma cadangan ni mungkin telah dibuat atau tak dibuat, saya tak pasti. Tapi macam dalam Selangor, kita ambil contoh lah. Selangor memang dengan jualan harga ramah ni, dengan Ehsan Selangor ni memang berkesan. Tapi kalau kata di bawah negeri-negeri pentadbiran yang saya tengok Pakatan Harapan so far, Alhamdulillah, terutama sekali Selangor lah, yang modul ni sepatutnya dia ambil untuk dibuat kat negeri-negeri lain. Tapi so far saya tak pasti. Macam Kedah ada Kedah, Abang Saiful dia lebih tahulah, dia orang Kedah. It's a good thing that memang Selangor memang Alhamdulillah. Tapi negeri-negeri lain, so far saya dengar kata Negeri Sembilan, Alhamdulillah berjalan juga program jualan ramah. So nampak hasil dia.
Tetapi saya tak pasti sama ada sebab kita tahu kerajaan-kerajaan sebelum ni pun memang dari segi jabatan penerangan, fungsi jabatan penerangan. Saya tak tahulah sama ada fungsi jabatan penerangan ni dia menyeluruh tak menyampai kepada semua negeri untuk melaksanakan jualan rahmah ni, wawarkan. Kedua, apa yang saya nak sampaikan adalah berkenaan dengan harga lah, tadi A dengan B, tapi bila difikirkan balik memang peranan kita lah sebagai pengguna untuk memastikan kita sendiri jalankan tanggungjawab kita sebagai pengguna untuk bantu kerajaan. Kalau kata kita hanya duduk saja bising popek sana sini, kita adalah tim kosong. Itu bagi saya. Cuma satu perkara lah, host, nak tambah sikit. Yang, yalah, of course lah, kita sokong kerajaan, kita puji lah kan. Dari segi kepimpinan ya, kalau kita tengok apa yang berlaku malam ni berbeza dengan kepimpinan 33 bulan. Kepimpinan 33 bulan, kalau kita bising ke apa ke, pandai dia orang kona. Contoh kan, okey, mana-mana rakyat yang mencari kesalahan kerajaan adalah umpama monyet dan kera. Kemudian bila berkenaan dengan kenaikan harga, negara lain pun harga naik juga. So mereka tidak mahu hadap masalah ni dan mereka tak mahu menyelesaikan. Hingga kan Lagi berkenaan satu, dengan Abang Adam. inflasi pun ni kan gagal ya. Lagi satu. COVID. Apa dia? COVID. Alasan dia COVID. Dia akan Ya. COVID. Betul. Kalau dia hentam kita hentam depa, dia kata COVID. That's global issue. Betul. So maksudnya kita pun faham dalam kita punya kehidupan harian pun, dalam kita berorganisasi, kawan-kawan pejabat, kawan-kawan sekolah, mesti ada lebih kurang dua perangai ni. Satu perangai ni suka bagi alasan bila berhadapan dengan masalah. Satu lagi ialah dia mencari penyelesaian. So sikap yang kedua ni memang ada pada semua kepimpinan di bawah pentadbiran PMX sekarang ni. Okey? Dan mereka pun sebenarnya kalau ikut awal-awal itu, tiap-tiap bulan mereka ada dipanggil perjumpaan untuk KPI postmortem dan sebagainya, dan masing-masing kena mempertingkatkan mereka punya ni untuk menyelesaikan masalah rakyat. Contoh macam tadi, sikap dan jawapan daripada YB Timbalan Menteri pun tadi pun kita nampak. Dia tak bagi alasan, tetapi sebaliknya dia menerima cadangan dan dia nak carry forward kepada, dan dia mengharapkan lagi lebih banyak aduan-aduan. Maksudnya inilah yang penting, iaitu berani berhadapan dengan rakyat, menerima segala teguran dan kritikan, dan yang paling penting secara berhemah lah, dan mereka akan menyelesaikan masalah tersebut. Berbeza dengan yang 33 bulan ni, malahan mereka mengelak. Sedangkan Perdana Menteri sebelum ni nak buat live pun tak berani, buat rakaman. Setiap ucapan dia semuanya PDF. So benda yang asas macam ni lah sebenarnya kita kena fikir. Siapa pemimpin yang benar-benar nak memimpin ataupun sekadar nak berjawatan dan sebagainya, siapa yang jenis beralasan. So dua perkara ni mudah. Dalam kita berkawan, kita berorganisasi, kita akan tengok dua kualiti ni. Satu yang suka bagi alasan dan menyalahkan orang lain. Satu lagi dia terima teguran dan sebagainya dan dia bantu dan dia fokus pada menyelesaikan masalah. Terima kasih. Okay. Betul, benar. Ada orang suruh saya bakar. Saya bakar kejap lah sebab dia orang ni lapar. Lapar hari-hari duk minta dengan aku lauk. Apa hampa ni duk minta dengan aku lauk ni? Pergilah masak sendiri. Suruh orang minta lauk. Tadi Foodie Hunter ni kan dia provoke nak kata nak tanya saya soalan. Saya tunggu soalan dia. Apa benda je tanya saya. Anda bukan. Cuba tanya kalau berani lah. Kalau tak bukan balun. Sila. Tak Saya dah ada. kena ban sekali malam ni, saya bengang lah ni. Tengah bengang. Abang saya pun nak ban saya bang. Fadli ni bang. Tak tahu rasanya Umi ni sengaja sabotaj. Oh ya ke? Umi tak bawah pun tak ada. Kat bawah pun tak ada kena tuduh. Mana ada Umi kat bawah? Sebenarnya Kalau buat pasal lah. nak tanya abang saya pun satu je. Abang nak jualan ramah lagi. Bila nak buat jualan ramah ni? Okey, saya sebenarnya saya baru berbincang dengan YB Fuziah tadi tentang enhancement of program jualan rahmah. Benda ni sepatutnya saya duduk dan berbincang selepas PRN dengan arwah, tetapi itulah arwah pun dah tak ada kan. So antara benda yang kita bincangkan ialah on how kita nak perbesarkan lagi senarai barangan asas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita nak pastikan focusing jualan ramah ini bukan hanya di kawasan luar bandar, tetapi juga di kawasan bandar, miskin bandar, direct kepada kawasan-kawasan tertentu.
Kerana selalunya audiens yang dapat jualan ramah ni setiap satu item daripada 16 item tu dia ada lebih kurang daripada satu barangan dia ada 1000 item. Maksudnya maksimum dia lebih kurang 1000 ke 2000 orang saja yang boleh membeli pada setiap jualan ramah. So we are thinking of enhancing the program jualan ramah ni meratai sehingga hujung tahun dan juga merangka satu cadangan baru kepada kerajaan khususnya Menteri Kewangan bagaimana kita nak extend jualan rahmah beyond 2023. Itu cadangan dia. Itu saya terpaksa sit down semula dengan Timbalan Menteri nantilah lepas election. Saya nak tanya abang last ya bang. Kalau kata kita ada satu last ya bang Saiful. Kalau abang tengok pernah dengan Misi Farm. Misi Farm Abang Saiful. Apa pendapat Abang Saiful tentang Misi Farm yang dia sebelum ni kata nak bagi harga murah melalui direct daripada supplier. So maybe nak tengok komen Abang Saiful tentang Misi Farm lah yang dia kata dia nak buat murah tu. Boleh capai tak boleh capai bang? Ini apa yang jualan daging rahmah ni ke? Bukan, pasal baru ni ada isu satu NGO, dia bukan NGO lah. Misi. Di sana ada satu misi. So misi ni dia kata dia nak menjalankan macam seumpama jualan rahmah. Tapi harga dia adalah harga daripada direct supplier. Direct supplier dia pegang supplier ni semua. So maksud dia tak ada kenaikan harga di situ. So mungkin Abang Saiful boleh bagi pencerahan sikit lah. Konsep dia tu boleh diterima atau tak? Akan